Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل إلى الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تركتم فيكم أمرين لا تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dirahmati Allah, berbahagia, berbahagia Ahmad, tuan-tuan, puan-puan ada di jemaah surau Kampung Baru Melayu Hulu iPhone ini boleh teruskan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma terutama saya satu kita ambil sedikit kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada kita pada malam ini kita sama-sama memanjatkan setinggi pujian dan syukur kehadirannya yang memberi kita kekuatan untuk kita sama-sama pertama-tamanya tadi menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, seterusnya membaca surah Yasin yang merupakan hati Al-Quran, dan kita memandarkan tangan menghadap Allah SWT. Mudah-mudahan bacaan surah Yasin kita ini akan diberikan pahala yang paling baik di sisinya, dan kita hadiahkan pahala baca Yasin ini kepada orang-orang kita, adik-adik kita, kerabat, sahabat adai, jiran tetangga, tuan-tuan kita, muslimnya dan muslimat mukminin, dan ia menjadi amalan soleh untuk kita. Alhamdulillah. Dan ini kita teruskan dengan agenda yang khususnya, iaitu majlis kita yang merupakan tentang syurga Allah SWT untuk kali ini, untuk bulan Jamal akhir 1437 Hijriah bersamaan bulan April 2016 Masehi. Tak beberapa hari dah saja lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab. Dalam sehari dua lagi kita akan bertemu dengan bulan Rajab. Dan Nabi SAW pernah berdoa dalam doa baginda yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, kami bertegas pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan hadirnya bulan Rajab dan Sya'ban ini akan berikan kita lebih kesempatan untuk memperbanyakkan amal soleh sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi tanpa meninggalkan masa, tuan-tuan dan puan-puan bismillah, teruskan pengajian kita. Kali ini kita membicarakan kitab
pengarang kitab ni Al-Ustaz Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Ahmad Mahdi Zamzam, atau dikenali juga sebagai Ustaz Abu Ali Al-Bajari Al-Nagri Al-Maliki, Hafizahullah Ta'ala. Hadis yang ke-6 yang kita bincangkan 2 bulan lalu, perkenangan matanya di bawah tajuk golongan anti hadis. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan syarah dia ataupun keterangan hadis ni pada buku Suat 23. Lelaki dimaksudkan di dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Jadi Nabi SAW menyebut tentang lelaki ini, tentang seorang lelaki. Kalau kita pada awalnya kata Rasulullah yusyukur mutakian ala arikati, akan ada sampai satu masa seorang lelaki dia bersandar di atas kursi, duduk di atas kursi, yuhaddatsu bi haditsin min hadithi, disampaikan kepada lelaki ini satu hadis dari hadis itu, fa yaqul bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla, yang ada pada kami tidak kami dapati selain daripada Al-Quran. Jadi lelaki ini berpegang dengan Al-Quran saja. Jadi Nabi SAW dah memberi bayangan dah golongan anti hadis ni memang ada. Memang ada. Zaman berzaman, daripada zaman Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala sudah ada golongan ni, golongan anti hadis. Sekarang ni pun ada lah. Dia ada macam-macam. Golongan anti hadis, golongan anti hadis dhaif, hadis hasan dan dhaif, ada juga. Dia pegang sahih, yang ada hasan dhaif dia tak pegang. Ada kata lain daripada sahih, bertolak, merduk. Yang sahih saja makbul, diterima. Yang lain daripada sahih mardud, tolak, tak boleh pakai. Kita ahli sunnah wal jamaah kita berpegang selagi mana hadis ini tidak maudhu', maka dia boleh dipakai dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Hatta hadis dhaif sekalipun masih ada ruang-ruang untuk digunakan pakai dalam perkara-perkara berkaitan dengan kelebihan beramal dan juga berkaitan dengan doa dan adab-adab serta akhlak. Jadi sunnah wal jamaah. Malah dalam mazhab fiqh ada mazhab yang mengutamakan hadis dhaif daripada akal. Contohnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, mazhab Hanbali. Mereka letakkan akal itu di bawah daripada hadis dhaif. Hadis dhaif atas, akal bawah. Kita pula dalam mazhab Syafi'i kita memakai hadis dhaif dalam perkara-perkara berkaitan dengan fadailul a'mal, kelebihan beramal. Siapa yang buat macam ni dapat macam ni, siapa yang buat macam tu dapat macam tu. Hadis tu dikatakan oleh ulama-ulama hadis ini dhaif. takkan? Kerana hadis dhaif itu sebenarnya ada sandarannya. Malah dalam kaedah ilmu hadis tadi dia dhaif ni, Kalau disokong oleh hadis yang lain, dia dari jalan perawi yang lain, maka hadis dhaif itu boleh menjadi hadis hasan hasan li ghairi. Ni kalau orang dan hadis dia dah faham. Kita orang awam ni selalu terpakar. Mak sekarang ni memang ada. Golongan hadis dia dah ada tolak hadis semua. semua ada ditolak. Kami pakai ruangannya. Sebab kata mereka dakwah hadis ni adalah reka-rekaan manusia 300 tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW. Mereka berujar kata kalau betul lah hadis ni daripada Nabi Muhammad SAW, kenapa tak dibukukan? Kalau zaman Nabi tak dibukukan,
Itulah mana tak mengaji kan. Nabi SAW pernah melarang